Terima kasih Tan Sri Yang Ketua. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam muafakat. Soalan saya, soalan nombor 1. Terima kasih Tan Sri Yang Ketua dan terima kasih kepada Yang Amat Datuk Seri Bun yang menanyakan soalan. Tan Sri Yang Ketua, saya mohon keizinan untuk menjawab pertanyaan ini bersekali dengan 8 lagi pertanyaan daripada Yang Berhormat Senator Datuk Seri Khairuddin Samad dan Yang Berhormat Senator Datuk Seri Nalla yang bertarikh pada hari ini yang sama, 20 April. Yang Berhormat Senator Datuk Haji Abdul Rahman bin Mat Yassin bertarikh pada 21 April. Yang Berhormat Senator Datuk Ho Kaimun dan Yang Berhormat Senator Datuk S. Vineswaran yang bertarikh pada 27 April. Yang Berhormat Senator Datuk Seri Said Ibrahim bin Kadir bertarikh pada 3 Mei. Yang Berhormat Senator Datuk Haji Abdullah bin Mat Yassin dan Yang Berhormat Senator Tuan Chia yang bertarikh pada 4 Mei 2016 kerana menyentuh perkara yang sama, iaitu berkenaan dengan penyalahgunaan media sosial. Untuk makluman ahli yang berhormat, sehingga bulan Mac 2016, kadar penembusan jalur lebar di Malaysia telah mencapai 72.5% dan bilangan rakyat Malaysia yang memiliki akaun media sosial adalah dianggarkan seramai 20.62 juta pengguna setakat pada bulan Januari 2016. Dari tahun 2010 hingga Mac 2016, sebanyak 22 individu ataupun pemilik akaun media sosial, laman sesawang dan blog yang telah didakwa kerana didapati bersalah menyalahgunakan media baru untuk pelbagai tujuan. Untuk makluman ahli yang berhormat juga, sebarang kesalahan yang dilakukan menggunakan platform internet termasuklah penyebaran fitnah ataupun berita palsu di media sosial adalah tertakluk kepada undang-undang setia ada seperti Akta Fitnah 1957, Akta Hasutan 1948 dan Kanun Kesiasaan Akta 574 selain daripada Akta Komunikasi dan Multimedia. Kuasa untuk menjalankan siasatan dan juga kuasa mendakwa di mahkamah adalah terletak di bawah dua organisasi yang berbeza. Jadi bagi memperkukuhkan mekanisme kawal selia internet dan juga media baru, pihak kerajaan telah menubuhkan satu jawatan kuasa khas membenteras penyalahgunaan media sosial yang diterajui oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia serta turut dianggoti oleh pihak Polis Diraja Malaysia, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia juga dan juga Jabatan Peguam Negara. Jawatan kuasa ini turut berperanan memperkukuhkan koordinasi dan jalinan kerjasama antara agensi bagi memantau dan membenteras isu-isu berkaitan dengan penyalahgunaan internet dan juga media baru. Di samping itu, pasukan penguatkuasaan SKMM terdiri daripada pelbagai bangsa yang telah terlatih dan mahir berkomunikasi. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, bagi tahun 2016 sehingga akhir bulan Mac tahun ini, pihak SKMM telah menyiasat sebanyak 32 kes penyalahgunaan internet dan media baru di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Pada masa yang sama, para pengguna media sosial disaran untuk mengamalkan kawal selia kendiri self-regulatory agar kemudahan internet dapat digunakan secara positif dan juga bertanggungjawab. Selain daripada itu, sebagai inisiatif jangka panjang, pihak kerajaan sedang melaksanakan pindahan Akta Komunikasi dan Multimedia serta Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bagi menambah baik rangka kawal selia dan penguatkuasaan sedia ada. Ini bertujuan untuk memperkukuh protokol dalam akta termasuk mengambil kira teknologi terkini dan persekitaran yang sudah berubah sepanjang tempoh 18 tahun yang lalu. Kerana akta ini bermula pada tahun 1998, jadi kita akan buat pindaan. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, tindakan negara China menyekat media sosial antarabangsa adalah berdasarkan kepada pertimbangan dalaman kerajaan China. Ini termasuklah bagi mempromosikan dan menggalakkan penggunaan aplikasi media sosial yang dibangunkan di sendiri kerana jumlah populasi di negara China adalah amat besar. Negara China turut mempunyai beberapa aplikasi alternatif berbahasa China yang menyamai fungsi seperti Facebook, antaranya ialah Renren dan Sina Weibo, dan antara aplikasi alternatif berbahasa China yang menyamai fungsi seperti Google ialah Baidu. Setakat ini pihak kerajaan tidak berhasrat untuk menyekat mana-mana laman media sosial antarabangsa seperti Facebook serta kemudian platform Telegram, WhatsApp dan lain-lain kerana rakyat Malaysia secara umumnya menggunakan kemudahan ini secara berkhemah untuk berkomunikasi termasuk aktiviti keusahawanan dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Soal tambahan pertama Datuk Bun Som.
Terima kasih dan terima kasih Menteri kena menjawab dengan penuh informasi dan padat. Soalan tambahan saya, apakah langkah-langkah yang dilakukan oleh kementerian, terutama Jabatan Penerangan, bagi mendidik masyarakat khususnya generasi Y atau generasi muda menggunakan media sosial dengan tujuan yang berfaedah? Adakah kementerian bercadang merombak Jabatan Penerangan sendiri yang masih lagi menggunakan kaedah komunikasi secara tradisi yang tidak lagi relevan dengan ledakan media sosial ini, terutama sekali dalam digital? Thank you. Terima kasih Yang Berhormat. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, selain daripada pendekatan face to face ataupun bersemuka dan juga pendekatan secara social media, Jabatan Penerangan menggunakan strategi dengan izin advocate, defend dan juga attack dalam mengurus isu penyalahgunaan internet. Pihak Jabatan Penerangan memberikan latihan yang khusus kepada pegawai penerangan dan juga pegawai perhubungan am dalam pengadilan media sosial dan pengurusan isu bagi meningkatkan kemahiran mereka. Dalam membantu terutamanya isu-isu keganasan persepsi ataupun terrorism perception yang sering dinyatakan, pihak Jabatan Penerangan menjalinkan hubungan yang erat antara pihak kementerian dengan pihak polis untuk memberikan makluman yang tepat bagi membentuk persepsi masyarakat terhadap isu-isu semasa, khususnya berkaitan dengan keselamatan negara. Antara program yang telah dilaksanakan oleh pihak JAPEN ataupun Jabatan Penerangan ialah program taklimat isu semasa berkaitan dengan peringkat kebangsaan kita telah laksanakan sebanyak 3 kali, peringkat negeri sebanyak 60 kali, dan yang keduanya kita melaksanakan program engagement ataupun dengan Gen Y di seluruh negara dan juga diskusi demokrasi parlimen. Jadi antara fokus grup yang kita laksanakan ialah dengan pegawai-pegawai kerajaan, pemimpin masyarakat dan juga rakan strategik JAPEN. Dan selain daripada itu, telah ditubuhkan satu jawatan kuasa yang dinamakan Jawatan Kuasa Penyelaras Tindakan Komunikasi antara jabatan di antara pihak kementerian dan juga kementerian berkaitan. Terima kasih. Soalan tambah seterusnya Yang Berhormat Tan Sri Ibrahim Shah. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat Speaker, saya merasakan tindakan pihak Kementerian SKMM kebelakangan ini agak slow, terutama di atas provokasi-provokasi yang dibuat oleh individu ataupun kumpulan-kumpulan tertentu yang menggunakan isu-isu perkauman ataupun agama. Maka kita tidak heran cukup banyak kes ini berlaku. Persoalan saya, apakah tindakan-tindakan yang telah diambil seperti yang dilakukan seperti Levintan dan lain-lain? Yang pertama. Yang keduanya, berapakah jumlah tindakan-tindakan yang telah diambil ke atas mereka-mereka ini? Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Yang Betul dan terima kasih Yang Berhormat Tan Sri. Seperti yang saya maklumkan tadi, dari segi kadar statistik jelas bahawa dengan sebenarnya apabila kita bercakap tentang internet, sering kali kita bercakap berkaitan dengan penyalahgunaan sosial media. Dan sebenarnya pada masa yang sama, kalau kita lihat dari segi kebaikan internetnya, ada positif aspeknya seperti program seperti e-rezeki, e-kesusawanan dan sebagainya yang dilaksanakan di bawah program kementerian ini. Untuk makluman ahli yang berhormat, berkaitan dengan tindakan yang diambil oleh pihak SKMM dari segi resis dan sebagainya, memang kita telah melaksanakan pelbagai program seperti yang saya umumkan berkaitan dengan jawatan kuasa yang telah diwujudkan di pihak kementerian dan juga kementerian-kementerian lain. Jadi berkaitan dengan jumlah seperti yang saya umumkan, yang satu lagi persoalan yang diumumkan yang Tan Sri tanyakan tadi? Dengan contohnya Elvin Tan. Oh, Elvin Tan, minta maaf. Okey, sebenarnya kes Elvin Tan ni dia melibatkan dua figure, ya. Kita bekerjasama dengan pihak PDRM dan kita telah menjalankan siasatan seperti yang saya umumkan tadi. Apabila tindakan siasatan dan tindakan perundangan adalah berbeza. Apabila kes itu dilaporkan kepada pihak SKMM, pegawai penyiasat di dalam SKM, kita akan memberi bantuan dari segi teknikal. Teknikal di mana kita akan memberi perkhidmat teknikal dari segi advisory,
dan siasatan, dan kita akan serahkan kepada pihak polis. Jadi dalam hal itu pihak polis telah membawa proses tersebut ke mahkamah di bawah peruntukan-peruntukan seperti yang saya nyatakan tadi. Akta fitnah pun ada, akta kanun kesiasaan, dan tak semestinya di bawah akta komunikasi dan multimedia. Jadi apabila perkara tersebut dibawa kepada mahkamah, terpulang kepada pihak mahkamah dari segi keputusannya. Dan saya difahamkan untuk kes yang satu lagi, itu contoh untuk kes Elvin, untuk makluman ahli berhormat. Dan yang baru-baru ini ada satu persoalan yang timbul oleh Datuk S. Vinasawaran berkaitan dengan pemalsuan muka depan majalah Time. Yang mana kes yang bercorak sama, iaitu yang dibawa oleh YB Sivarasa. Perkara ini juga telah kita bawa kepada mahkamah di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia di bawah Seksyen 233. Dan perkara ini beliau apabila dihadapkan mahkamah, beliau mengaku tidak bersalah, dan perkara ini sedang akan disebut untuk pengurusan kes ataupun dengan izin mention pada 27 bulan 5. Jadi maknanya semarang kes-kes yang dilaporkan kepada pihak kementerian melalui SKMM, kita akan mengambil tindakan siasatan, dan jumlah dari segi bilangannya seperti yang saya maklumkan tadi. Jadi apabila hasil siasatan tersebut telah diselesaikan, kita akan menyerahkan kepada pihak pendakwa raya. Jadi terpulanglah kepada pihak pendakwa raya sama ada peruntukan di bawah akta fitnah, kanun kesiasaan ataupun akta komunikasi dan multimedia untuk diambil tindakan penguasaan. Dan jadi untuk kes yang saya sebut tadi, Sivarasa dan ada beberapa kes lain, kita ambil di bawah Seksyen 233, dan sekarang kita tengah menunggu dari segi keputusan yang akan dibuat ataupun penerangan di bawah Mahkamah Seksyen kebanyakan dia. Sekian, terima kasih.